Karena dalam sejarah tidak ada sahabat Nabi yang Nabi berikan, jadikan dia menantu, bila mati anak yang pertama diberi anak yang kedua, seperti mana Sayyidina Uthman ibn Affan. Baik, saya nak direct lah sebab masa kita pun tidak banyak. Kita pun bukan buat program bersiri ni, so, kerana tajuk ni besar sebenarnya. Khususnya kita nak tahu siapa pembunuh Sayyidina Uthman. Apakah sahabat Nabi ada yang terlibat membunuh Sayyidina Uthman ibn Affan, ataupun pihak mana sebenarnya yang membunuh Sayyidina Uthman ibn Affan, dan kenapa sampai peringkat sanggup bunuh Sayyidina Uthman yang dijamin masuk syurga oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk membicarakan tajuk ini, sebelum sebagai mukaddimah lah, suka saya sebut dulu, kita nak berkenalan lah dulu dengan Sayyidina Uthman secara ringkas. Siapa Sayyidina Uthman ibn Affan? Sayyidina Uthman ni ramai juga di kampung kita, tapi tidaklah bin Affan. Ramai. Dan kita tengok pun Uthman di kampung kita pun dari segi akhlaknya kita kata bagus juga, seorang yang mempunyai akhlak yang mulia. Tapi Sayyidina Uthman yang kita nak bincang ini, dia adalah menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uthman yang kita nak bincang ni ialah termasuk dari kalangan as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Uthman yang kita nak bincang ini, Nabi berikan dua anak dia, Ruqayyah dan Ummu Kulthum, dan dia jaga amanah tu. Uthman yang kita nak bincang ini adalah Uthman yang mana Nabi puji dia. Dia ni adalah ahli syurga, disebut dalam hadis-hadis, disebut dalam Al-Quran secara umum berkenaan Sayyidina Uthman. Baik, saya nak sebut sebagai contoh. Kalau nak bincang semua tak sempatlah, kerana buku ini dia bincang tentang beberapa orang sahabat Nabi, dibincang khusus dalam buku ni. Kenapa perlu kita dedahkan perkara ini? Kenapa perlu masyarakat didedahkan maklumat berkenaan dengan tokoh-tokoh sahabat? Seperti yang kita maklum bahawa perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berkeseorangan. Kita tengok Nabi berjaya dalam tempoh 23 tahun sehingga turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Bukan Nabi berjuang secara individu, tidak. Kalau Nabi disebut Al-Mustafa, orang yang dipilih oleh Allah, maka sahabat-sahabat Nabi yang berjumlah puluhan ribu, sehingga dalam kitab Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah, Syekh Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, dia kata sahabat Nabi ni lebih 100 ribu. Lebih 100 ribu sahabat Nabi ni. Dan kita kena ingat, sejarah tidak dapat menafikan bahawa sahabat Nabi itu seperti mana yang disebut oleh ulama. Barangkali setengah-setengah kita tak tahu perkara ini. Nabi disebut Al-Mustafa, sahabat Nabi disebut Al-Mukhtar. Dalam terjemah dalam bahasa Melayu sama saja. Mustafa mana orang yang terpilih, Mukhtar pun mana orang yang terpilih. Mana sahabat Nabi ni untuk dia menjadi sahabat Nabi, yang menjadi galang ganti Nabi, yang berjuang di belakang Nabi dalam saf paling hadapan, seperti mana mereka berada saf hadapan dalam salat, maka mereka lah yang menjadi tulang belakang, yang menjadi kita kata barisan yang paling hadapan, mempertahankan Nabi dalam siri-siri peperangan Nabi. Sahabatnya Nabi berperang 23 kali dalam umur hidup Nabi 23 tahun. Dan setengah-setengah ramai sahabat Nabi yang turut serta dalam kesemua peperangan itu. Dan sahabat Nabi yang selepas Nabi wafat, sahabat Nabi meneruskan perjuangan dalam beberapa siri peperangan, sehingga mendorong ulama menyebutkan bahawa sahabat-sahabat Nabi yang keluar berperang fi sabilillah, sebenarnya dia telah menolak, membersihkan dirinya daripada sifat nifak, sehingga dijadikan neraca untuk membezakan seseorang itu nifak ataupun tidak nifak adalah keluar berperang fi sabilillah. Sehingga ada dalam kitab khusus pula menyebutkan apa makna nifak. Suhbah, yakni bersahabat dengan Nabi, dijadikan perkataan berlawan dengan nifak. Golongan munafik tak keluar pergi perang, tidak sanggup keluar di medan perang. Kalau dia pergi pun pergi berada di barisan paling belakang,
Sehingga kalau kita sebut dalam bahasa mudah gak, kira-kiranya tak akan matilah kalau masuk perang tiap-tiap kali pun. Sebab apa? Sebab dengan duduk di jarak yang jauh daripada medan tempur yang sebenar itu. Itu golongan munafik. Jadi Sayyidina Uthman ni, kalau kita tengok dalam sejarah lah, hadirin dan hadirat, kita cuba imbau sejarah secara umum, peringkat sekolah SPM, kita belajar di sekolah peringkat menengah nah. Bila kita tengok sejarah Islam penuh dengan siri-siri peperangan. Apakah itu sejarah yang kita nak tonjolkan kepada anak-anak kita umat Islam? Apakah itu sebenarnya intipati sirah, sejarah Nabi dan sejarah para sahabat Nabi? Cukup memalukan cara pendedahan itu. Apakah itu sejarah Islam? Sebab saya pun lahir daripada sekolah biasa juga asalnya. Kita tengok dalam sejarah-sejarah kita penuh dengan siri-siri peperangan. Ditampilkan sukatan pelajaran sirah di peringkat menengah itu adalah siri-siri peperangan, perebutan kuasa, sikap curiga mencurigai antara satu sama lain di kalangan tokoh-tokoh sahabat. Saya kata ini satu sukatan yang bukan mencerminkan sahabat Nabi seperti yang disebut dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Langsung kalau kita tengok sejarah peringkat menengah dan dalam buku-buku biasa yang kita baca, kita tak akan faham maksud ayat kuntum khaira ummah, kamu yakni generasi sahabat adalah generasi terbaik yang pernah dikeluarkan oleh Allah di muka dunia, yang mana mereka mempunyai dua sifat yang sangat besar sehingga dinobatkan menjadi generasi terbaik, yaitu ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Apa yang saya nak sebut dalam keadaan yang ringkas ini, kalau kita melihat sahabat dalam konteks Al-Quran, ulama kita menulis beberapa buah kitab menceritakan sahabat Nabi dan Al-Quran. Melihat sahabat dalam konteks Al-Quran, ulama menulis beberapa buah kitab. Kalau dalam kitab hadis berkenaan kelebihan-kelebihan sahabat cukup banyak. Bab manaqib sahabat cukup banyak. Mana dari sudut Al-Quran, dari perspektif Al-Quran, dari perspektif hadis, kita tengok sahabat ni seorang yang tinggi kedudukan, sehingga Imam Syafi'i kata kita tidak akan jumpa manusia seperti sahabat di zaman kemudian sampai ke kiamat. Kita tak akan jumpa. Itulah yang mendorong ulama kita membuat satu penetapan dengan tegas, setinggi-tinggi wali tidak dapat mengatasi serendah-rendah sahabat Nabi. Siapa begitu ulama sebut? Mana ulama memahami kedudukan sahabat dan dia meletakkan sahabat di kedudukan yang sepatutnya. Kita kena ingat Islam yang sampai kepada kita di bumi Melayu kita, di bumi Malaysia ni sebenarnya jasa para sahabat Nabi. Sahabat Nabi tak pernah berhenti berdakwah sehingga ke titisan darah terakhir, sehingga ke nafas yang terakhir. Itu sahabat Nabi. Ni Sayyidina Uthman ni hadirat, bukan sahabat-sahabat biasa ni. Sayyidina Uthman bukan sahabat biasa, min kibaris sahabah. Antara sahabat empat, Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Faruq ataupun Umar Al-Waqafan inda kitabillah. Sayyidina Umar ni dia ada gelar lain yang cukup masyhur dalam kitab tetapi tidak masyhur di kalangan masyarakat Islam. Biasa kita sebut Sayyidina Umar Al-Faruq. Dia ada satu lagi gelaran, iaitu Al-Waqafan inda kitabillah. Sayyidina Uthman ni adalah orang yang akan tunduk kepada kitab Allah, termasuk hadis. Banyak kita akan temui dalam hadis Nabi, bila dibacakan hadis Nabi, bila dibacakan Al-Quran, ketika Sayyidina Umar dalam keadaan marah yang begitu memuncak, dia boleh reda kemarahan, dia tunduk sebab menjadi sikap, menjadi jibillah, menjadi tabiat Sayyidina Umar, dia akan tunduk pada Quran dan hadis. Dan itu ketara sifat dia sehingga digelarkan sebagai Al-Waqafan inda kitabillah. Sayyidina Uthman, sahabat besar yang ketiga, dan Sayyidina Ali. Ini empat orang sahabat yang dianggap kedudukan sahabat ni segi tertib. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali diletak dalam tajuk akidah, bukan dalam tajuk fiqh. Kalau kita belajar kitab-kitab fiqh, kita tak fiqh, kita tak akan jumpa perbicaraan secara khusus berkenaan sahabat. Tapi kalau dalam kitab Usuluddin ada di bawah tajuk Furu' Usuluddin, di bawah cabang usul agama, diletak tentang sahabat. Jadi perkara ni kita boleh bincang semula kenyataan-kenyataan ulama kita di kurung pertama, kurung kedua dan kurung ketiga, bagaimana mereka meletakkan kedudukan sahabat ni. Sehingga Imam Ahmad Ibn Hanbal
Ia hidup sezaman dengan Imam Syafi'i. Dia kata, sesiapa yang mengkritik, menyebut keburukan sahabat secara terbuka, fattahim Islam, kita kena ragu dia itu Islam ataupun tidak. Khatib Baghdadi menyebutkan, sesiapa yang mencari-cari kelemahan sahabat untuk disebut kepada masyarakat, fa'lam annahu zindiq, ketahuilah dia itu adalah zindiq. Zindiq ni sama ada munafik secara akhlak atau munafik secara i'tiqadi. Kalau munafik akhlak, maknanya dia ni ada masalah dari segi akhlak. Kalau kita kata munafik dari segi i'tiqadi, dia ni tidak Islam sebenarnya. Mana mungkin orang Islam boleh kritik sahabat, boleh tuduh sahabat? Mana mungkin? Mana mungkin? Tak mungkin, tidak logik. Akal yang waras tidak boleh terima kenyataan. Kalau kita tidak ada dalil Quran, tidak ada dalil hadis, kita tidak alim dalam bidang yang kita bincang ini pun, akal kita akan menolak sekiranya ada manusia yang mengkritik, yang menyebutkan sahabat ni jahat, sahabat ni gila kuasa, Muawiyah ni ahli politik yang licik, Muawiyah ni ahli politik jahat dan sebagainya. Kita akan tolak menggunakan akal yang waras, kecuali orang itu sudah rosak fitrahnya. Cuba bayangkan secara logik, kita fikir, inilah pejuang-pejuang yang berjuang bersama Nabi. Nabi berjaya bukan atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia. Tidak, Nabi berjuang atas rasa gabungan Nabi dan para sahabat. Tak mungkin Nabi berjaya berseorang, tak mungkin. Sejarah sudah membuktikan begitu. Kita tidak dapat menolak sejarah. Ini yang kita nak bincang ni, Sayyidina Uthman sebagai satu individu sahabat. Sebab itulah, sebelum kita masuk tu kepada membicarakan tentang peribadi dulu sebagai mukaddimah, ingin saya tegaskan bahawa tujuan saya bincang tajuk ini adalah untuk mengajak hadirin dan hadirat supaya kita melihat sahabat itu sebagai satu institusi besar yang menjaga agama. Jangan kita melihat sahabat itu sebagai individu-individu yang pernah hidup di zaman Nabi. Bukan sekadar itu, hadirin dan hadirat. Sahabat radhiyallahu anhum ni dia sebagai satu institusi besar yang bertanggungjawab menjaga agama, mempertahankan agama sampai kepada darah dan nyawa mereka. Kita sanggup ke tidak? Sahabat Nabi bila dia pukul ayah dia, bila dia bunuh ayah dia dalam peperangan, ayah dia tidak Islam, dia Islam, terlibat sama-sama dalam peperangan, dia bunuh ayah dia. Allah puji dalam Quran, Nabi puji dalam hadis, mana dia pukul, dia bunuh ayah dia itu kerana agama. Sanggup dia kerana agama, kerana ayah dia sudah menjadi kafir harbi itu. Itu jiwa sahabat. Dia meletakkan agama ni lebih tinggi daripada segala-galanya, melebihi kecintaan dia kepada ayah dia. Dia cinta kepada Allah dan Rasul lebih daripada itu. Itu mukaddimah secara umum tentang sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Sekarang ini kita nak bincang khusus. Saya nak ambil sikit satu contoh. Ni kelebihan Sayyidina Uthman. Biar kita tahu dulu, lepas tu kita bincang lah. Sebab hal ini dalam, kita kata dalam sesi ni, saya ingat saya tidak nak bercakap satu hal lah. Kita buka juga ruang untuk hadirin dan hadirat nak bertanya ke soalan. Kalau saya boleh jawab, saya jawab. Kalau saya tidak boleh jawab, saya akan bagi perhatian kepada soalan itu. Boleh jadi kita jawab sebenarnya. Sebab saya bukan alim semua perkara, saya bukan tahu semua perkara. Ini sebagai satu usaha sedikit daripada saya untuk berkongsi dengan hadirin hadirat. Baik, sebelum kita bincang dulu tentang Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman ni teruk hadirin hadirat. Disebut dia ni antara punca keruntuhan khilafah dia kerana dia mengamalkan nepotisme, kronisme dan sebagainya, mengutamakan keluarga dalam kerajaan, memberi jawatan penting kepada keluarga dia, memberikan projek-projek besar kepada kawan-kawan dia, dan itulah punca rakyat memberontak. Itu biasa kita dengar dalam kitab-kitab sejarah peringkat menengah dan sebagainya. Dan ramai juga kita kedengaran penceramah-penceramah, penguliah-penguliah sebut begitulah. Kita nak tengok sebenarnya, apakah kenyataan itu tidak terdapat dalam kitab? Ada, hati-hati lah. Kita tidak nafikan ada. Semata-mata ada dalam kitab, dia tidak semestinya sahih. Hadirat nak terima ke Sayyidina Hasan berkahwin 400 orang? Nak terima? Siapa dia Sayyidina Hasan? Cucunda Rasulullah SAW. Disebut dia berkahwin dengan perempuan sampai 400 orang perempuan. Hampir-hampir satu kampung tu isteri dia. Dalam kitab tu ada sebut. Kita sebagai Islam, kita tak boleh terima cerita tu. Itu mustahil tu.
cucu Rasulullah yang dijamin masuk syurga, yang disebut kelebihan dia begitu banyak dalam hadis, kita tak akan terima. Kalau dalam hadis sahih tidak ada, dalam sirah ada, dalam sejarah ada. Hadirat kita mengambil kitab sirah, memegang kitab sirah, janganlah kita anggap dia seperti kitab Quran dan kitab hadis. Jangan. Kedudukan kitab sirah dia tidak setinggi hadis. Nabi tidak jamin kita selamat, kita berpegang dengan menganggap fakta dalam kitab sirah sebagai muktamad. Nabi tidak jamin kita selamat. Tetapi Nabi jamin keselamatan kita, in tamassaktum bihima, kalau kamu pegang dengan kemas, menjadikan kenyataan Quran dan hadis sebagai pemutus dalam semua perkara, itu kamu akan selamat. Jaminan daripada Nabi SAW dalam beberapa hadis. Tapi kitab sejarah tidak. Sebab itulah hadirat, saya juga ingin mengajak supaya kita menilai kitab sejarah berdasar pada metodologi hadis, berdasar kepada kaedah penelitian hadis, untuk supaya kita selamat dalam mengambil fakta. Sebab ni sahabat Nabi ni dia berkait dengan agama, berkait dengan agama. Bayangkan hadirin dan hadirat, bila kita rasa sangsi kepada Sayyidina Uthman, bila kita menganggap Sayyidina Uthman itu manusia yang jahat, luar biasa jahatnya, kita menganggap sahabat-sahabat Nabi itu dahsyat, gila kuasa, sanggup membunuh kerana nak jawatan, maka gambaran yang kita akan nampak, sahabat Nabi ini tidak lebih daripada tokoh-tokoh politik dunia yang lain. Kita akan nampak bahawa sahabat Nabi ini tidak lebih daripada manusia yang ada kepentingan dalam politik. Tak ada kelebihan. Kesan dia kepada Nabi, orang akan kata Muhammad ini, kawan-kawan dia, sahabat-sahabat dia tu semuanya munafik. Sebaik saja dia wafat, maka berlaku murtad. Maka setengah-setengah kita sebut sahabat Nabi ada murtad. Kita kena ingat hadirat, ulama-ulama kita pernah cabar orang yang menyatakan bahawa ada sahabat Nabi murtad selepas Nabi wafat. Tidak ada, satu nama pun tidak boleh dibuktikan. Kalau kita nak tengok golongan murtad yang berlaku di zaman Sayyidina Bakar, adalah manusia-manusia yang berada di kawasan jauh, sehingga disebut dalam kitab 5 hari perjalanan, itu jaraknya. Tak ada sahabat Nabi di Madinah, di Mekah, sahabat-sahabat Nabi yang turut berperang bersama Nabi murtad. Tidak ada. Kalau ada, sila buktikan satu nama. Tak ada, tidak ada. Berdasarkan riwayat yang sahih. Kalau tidak sahih itu adalah, ni kita nak berdasarkan riwayat yang sahih. Baik, saya nak ambil beberapa contoh sebelum kita, mukadimah itu penting hadirat, supaya kita nampak kepentingan kita membicarakan fakta ini. Sebab hadis-hadis yang kita bincang adalah kitab-kitab hadis yang mengaitkan fiqh, yang mengaitkan kitab usuluddin, yang mengaitkan fakta-fakta agama. Inilah perawi-perawi utamanya. Inilah perawi-perawi utamanya. Sayyidina Uthman, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Abu Hurairah, Sa'ad bin Abi Waqqas. Inilah perawi-perawi. Bila peribadi perawi ini dihentam, diburuk-burukkan, dikucak-kacirkan pemahaman terhadap mereka dengan mengemukakan riwayat-riwayat yang tidak sahih, apa kesan dia kepada hadis Nabi? Apa kesan dia kepada Quran? Apa kesan dia kepada agama? Kesan dia cukup besar. Baik, kita nak berkenal sedikit dengan Sayyidina Uthman ibn Affan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni hadis ni terdapat dalam Bukhari. Bukhari kitab yang paling sahih. Terdapat juga dalam Musnad Imam Ahmad. Hadis ni juga terdapat dalam Sunan Tirmizi. Apa hadisnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yahfiru bi'ra rumah falahul jannah fahafaraha Uthman, wa man jahhaza jaisyal usrah falahul jannah fajahhazaha Uthman." Rawahul Bukhari wa Ahmad wa Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesiapa yang menggali telaga rumah, maka dia akan dapat syurga ganjarannya. Bi'ru rumah ni hadirin hadirat, asalnya syurga orang Yahudi di Madinah. Syurga apa ni, telaga ni besar telaga ni milik orang Yahudi. Air dia cukup banyak, memadai untuk digunakan untuk minum, keperluan untuk binatang ternakan, dan keperluan untuk menjirus tanaman. Jadi orang Islam juga pergi ambil air ni.
tapi dengan cara dijual lah, beli. Jadi orang Islam nak ambil air ni kena beli daripada pemilik Yahudi dengan dikenakan bayaran yang begitu tinggi. Dalam riwayat disebutkan, maka tertekanlah umat Islam pada waktu itu. Maka umat Islam di Madinah mengadu kepada Nabi SAW. Maka Nabi kemukakan tawaran pada sahabat, sesiapa yang boleh menyelesaikan masalah umat Islam dengan membeli telaga rumah ini, maka dia akan dapat balas ganjaran besar. Sayyidina Osman pergi beli. Sayyidina Osman bertindak beli telaga ni dengan kos peribadi dia, dan disebut dalam kitab, tak apa disebut berapa kosnya, cuma disebut dengan harga yang luar biasa, dengan harga yang cukup tinggi. Tapi Sayyidina Uthman ibn Affan sanggup beli telaga itu, kemudian dia isytiharkan telaga itu sebagai harta wakaf untuk orang Islam, dan orang kafir pun boleh ambil air daripada dengan secara percuma. Sebab itulah Nabi sebut dalam hadis lain, tidak ada satu amalan yang boleh membinasakan Sayyidina Uthman selepas dia membeli telaga rumah ini dan dia wakafkan untuk masyarakat Madinah. Tidak ada amalan yang boleh membinasakan Sayyidina Uthman. Hadis lain, bukan hadis ini. Hadis ini lagi tegas sebut bahawa Sayyidina Uthman itu falahul jannah, dia dapat syurga. Di ketika yang lain, Nabi SAW ketika Jaisul Usrah, suatu peperangan yang disebut sebagai peperangan Usrah, pada waktu ini kerajaan Madinah tidak cukup keuangan untuk support peperangan. Maka Nabi buka peluang kepada sahabat, sesiapa yang nak bersedekah untuk membiayai kos peperangan Usrah ini, tampil ke hadapan. Maka Sayyidina Uthman ibn Affan mengeluarkan harta yang begitu banyak sehingga disebut berpuluh-puluh ekor unta bawa harta untuk support peperangan ini, Jaisul Usrah. Maka Nabi sebut falahul jannah, maka Nabi sebut bahawa Sayyidina Uthman ini dapat syurga. Dapat syurga. Kita kena ingat hadirat, Nabi sebut, dia tidak seperti kita sebut. Kalau kita sebut orang itu syurga, nah, misalnya saya kata imam ni confirm masuk syurga, siapa dia sebut? Saya sebut. Pasti orang kata, Ustaz Din ni ada putus orang mana ni? Mesti orang kata, Ustaz Din ni sudah merepek peringkat tinggi ni. Nah, mesti orang kata begitu. Macam mana anda boleh akses maklumat kata imam kita ni, imam bila ni confirm syurga? Macam mana anda boleh akses maklumat tu? Tapi kalau Nabi boleh. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sebab Nabi ni kalau dia bercakap itu wahyu daripada Allah, untuk Nabi sahaja. Bila Nabi sebut itu benar, itu menjadi hadis. Itu Sayyidina Uthman. Biar kita kenal siapa Sayyidina Uthman ibn Affan ini, orang yang dijamin syurga semasa hayatnya lagi. Misalnya dalam hadis lain, yang mana hadis ini terdapat juga dalam Bukhari, dalam Muslim tak ada, dalam Tirmizi ada, dalam Ibnu Majah ada, dalam Nasa'i ada, dalam Abu Daud ada hadis, cuma dalam kitab Muslim tak ada. Apa? Ini berkenaan Sayyidina Uthman. Wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sa'ida Uhudan wa Abu Bakr wa Umar wa Uthman farajafa bihim faqala uthbut Uhud fa inna ma 'alayka nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Rawahul khamsah illa Musliman. Diriwayatkan daripada Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah naik ke atas bukit Uhud. Kalau hadirat pergi ke Mekah, biasa dia pergi ziarah ke bukit Uhud. Nampak ke bukit Uhud tu? Nampak bukit Uhud tu. Ni ketika Nabi naik atas bukit Uhud, dan bersama Nabi ada Sayyidina Abu Bakar, ada Umar, dan ada Sayyidina Uthman ibn Affan. Maka bergegar, bukit itu bergegar, farajafa, dengan sebab mereka ini bergegar bukit itu. Maka Nabi pun bersabda, uthbut Uhud, diamlah Uhud, tetaplah kedudukan engkau wahai bukit Uhud, kerana yang berada di atas engkau sekarang ini seorang Nabi, seorang siddiq, dan 2 orang syahid. Kerana Sayyidina Umar ni mati syahid, dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah Al-Fairuz, orang Parsi. Dia tu Syiah lah dia tu. Begitu juga Sayyidina Uthman dibunuh juga.
Cuba tengok hadis ni. Nabi sebut dalam hadis ni riwayat yang cukup sahih dalam kitab Bukhari ada. Bukhari ni kitab yang paling sahih. Nabi kata, atas engkau sekarang ni Uhud ada Nabi, seorang Nabi, yakni Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan 2 orang syahid. Mana Nabi sebut dalam hadis, Sayyidina Uthman itu dia mati syahid. Mati syahid. Sebenarnya banyak lagi lah hadis-hadis lain yang kalau kita nak sebut, iaitu mungkin mengambil masa yang lama juga lah. Jadi saya hanya sebut 2 contoh saja. Cuma sebagai tambahan, Sayyidina Uthman ibn Affan ini, Nabi SAW dalam salah satu hadis Nabi pernah sebut kepada Sayyidina Uthman itu sendiri bahawa dia akan mati dalam keadaan tragis. Dia akan mati dalam keadaan yang cukup menyayat hati. Dan Nabi sebut tujuan pembunuhan itu adalah untuk mendesak Sayyidina Uthman supaya dia meletakkan jawatan sebagai khalifah. Itu tujuan pemberontak. Nabi kata, kamu jangan tanggalkan pakaian yang Allah pakaikan kepada kamu. Jadi Nabi sebut kamu jangan tanggalkan pakaian, maknanya jangan letak jawatan, kerana jawatan itu jawatan yang telah dianugerahkan oleh Allah. Nabi sebut pada Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman dia tahu, berdasar pada hari itu dia yakin dia akan mati dibunuh. Tetapi oleh kerana Sayyidina Uthman ini dia jiwa dia kuat, tidak menjadi masalah bila sebut dia akan mati dalam keadaan yang tragis itu. Cuba bayangkan kepada kita, kalau kita disebut begitu, kamu akan mati, dia tetap putus 2 misalnya, kamu akan mati dalam keadaan kamu macam mana kita tu, dalam keadaan yang teruk lah. Saya ingat boleh jadi kita ni dalam keadaan trauma kita, belum lagi berlaku tapi runsing satu macam. Tapi Sayyidina Uthman tidak. Dia boleh menerima itu sebagai takdir Tuhan, tidak mengganggu kerja dia, ibadat, tidak mengganggu urusan dia sebagai pemimpin. Baik. Jadi tajuk kita yang sebenarnya adalah berkaitan siapa pembunuh Sayyidina Uthman. Jadi saya tidak nak sebut fadail dia, kelebihan dia banyak sebab kelebihan dia memang cukup banyak lah. Ulama menetapkan, menyebutkan dalam sejarah, hadirat pun tahu ini sebagai ulangan saja. Kalau saya nak tanya, adakah sahabat lain yang pernah Nabi kurniakan 2 orang anak? Sayyidina Ali seorang ya, Fatimah. Lepas tu tak ada dari lain. Tak ada. Sayyidina Uthman, ramai-ramai sahabat Sayyidina Uthman ni dapat 2 berkahwin dengan 2 puteri Rasulullah, Ummu Kulsum dan Ruqayyah. Itu 2 tu, dan kedua-duanya mati lebih awal. Tu. Dan ini satu kelebihan, dan diletakkan dalam kitab sebagai kelebihan khusus Sayyidina Uthman. Tidak ada. Sayyidina Ali pun dapat seorang ya, iaitu Fatimah binti Rasulullah. Tapi Sayyidina Uthman 2. Dan dalam banyak hadis kita tengok Nabi puji Sayyidina Uthman kerana apa? Kerana amanah menjaga anak Rasulullah. Cuma dalam kitab Syiah dia sebut Sayyidina Uthman ini pukul Ruqayyah, tendang Ruqayyah sampai Ruqayyah mati dalam keadaan kesal daripada gugur anak tu kerana ditendang oleh Sayyidina Uthman ibn Affan. Dan disebut dalam riwayat Syiah bagaimana Ruqayyah itu bila Sayyidina Uthman balik ke rumah, dia akan pergi menyorok di tepi dinding kerana takut pada Sayyidina Uthman. Itu gambaran dalam riwayat Syiah terhadap Sayyidina Uthman, seolah dia nak gambar Sayyidina Uthman seorang kejam, suami yang kaki pukul siapa? Pukul isteri. Bukan kaki pukul luar ni, kaki pukul dalam rumah. Teruk Sayyidina Uthman ni diberi gambaran. Itu dalam riwayat Syiah. Baik. Ni dalam kitab ni saya ambil sebagai banyak sebenarnya rujukan, hadirat kitab ni ringkas, cuma dia sebut rujukan tu banyak. Faslul khitab fi mawaqifil ashab. Faslul khitab maknanya kata-kata yang muktamad, kata-kata yang benar yang sudah dibuat kajian terhadap keadaan sahabat itu, sahabat Nabi. Di sini disebut, misalnya mungkin kita akan tertanya-tanya, kenapa Sayyidina Uthman itu dibunuh? Bila sebut Sayyidina Uthman itu dibunuh, masyarakat memberontak, itu memberi satu gambaran bahawa Sayyidina Uthman ini seorang pemimpin yang teruk, seorang pemimpin yang korup,
sudah pasti akan tergambar dalam ruang minda kita bahawa Sayyidina Osman ni teruk sehingga mendorong rakyat bangkit memberontak. Tentu dah kita akan fikir begitu. Maka di ketika itu banyaklah kita akan temui riwayat-riwayat, cerita-cerita sejarah yang dilaporkan oleh panglipura Sayyidina Osman ni mengutamakan keluarga dia dalam bab melantik jawatan-jawatan penting dalam kerajaan Madinah pada waktu itu. Sayyidina Osman ini mengutamakan kawan-kawan dia, sahabat-sahabat dia dalam memberikan projek-projek negara, macam-macam disebut. Sayyidina Osman memberi duit cash kepada keluarga dia dengan begitu banyak. Sayyidina Osman makan harta zakat. Sayyidina Osman hidup berpoya-poya di istana, padahal di Madinah tak ada istana. Ini Sayyidina Osman berzina, ada disebut Sayyidina Osman berzina. Seorang perempuan yang sabit zina muhsan, dan dia akan dijatuhkan hukuman rejam sampai mati. Sebelum direjam, Sayyidina Osman rogo perempuan ini. Ada disebut dalam riwayat, dalam sejarah ada disebut. Tapi bukan riwayat kita lah, itu riwayat Syiah. Sehingga dia gelarkan Sayyidina Osman tu dengan nal'am, apa nama, dia gelarkan Sayyidina Osman itu dengan na'tham, kalau tak silap saya lah kalimah ni kemaluan hayina. Tahu hayina? Dobok kemaluan dobok tu, dia ambil nama kemaluan tu, dia gelarkan kepada Sayyidina Osman. Sebab dia kata Sayyidina Osman ni adalah manusia yang gila set, luar biasa. Macam-macam lah tuduhan. Baik, saya nak ambil ringkas. Berdasarkan kepada kajian ulama telah buat kesimpulan, ini boleh rujuk dalam kitab, bahawa orang-orang yang benci pada Sayyidina Osman ni siapa? Kita kena pasti. Dalam sejarah terbukti berdasarkan kepada riwayat, kenyataan daripada para sahabat Nabi yang lain pada zaman itu menyebutkan bahawa yang memberontak terhadap Sayyidina Osman ni adalah masyarakat Kufah, masyarakat Basrah, dan masyarakat Mesir, rakyat Mesir. Ini telah mendorong ulama melakukan analisa, siapa mereka ini yang turun daripada negara yang jauh. Pada peringkat awalnya mereka seolah-olah turun sebagai orang yang hendak mengerjakan haji, pergi ke Mekah. Kemudian mereka mara ke Madinah dengan maksud untuk menyerang Sayyidina Osman ini. Jumlah 10,000 lebih turun daripada Basrah, Kufah dan Mesir pada waktu itu. Siapa mereka ini? Sahabat Nabi tidak ada yang terlibat. Walaupun ada dalam riwayat sebut Abdurrahman bin Abi Bakr ada yang terlibat. Siapa dia Abdurrahman? Anak Sayyidina Bakar. Dia terpengaruh. Saya akan sebut selepas ini kenapa rasa suasana masyarakat, suasana politik itu, fitnah yang berlaku begitu hebat di zaman Sayyidina Osman, sehingga ada juga setengah-setengah sahabat terpengaruh dengan berita-berita yang bohong ini. Antaranya anak Sayyidina Bakar. Ada dalam riwayat sebut pada malam Sayyidina Osman dibunuh itu, anak Sayyidina Bakar pegang janggut Sayyidina Osman. Pegang janggut. Maka Sayyidina Osman kata kepada Abdurrahman, kalaulah ayah kamu lihat apa yang kamu lakukan kepada aku, tentu dia amat kecewa. Bila dengar sahaja kata-kata Sayyidina Osman, maka Abdurrahman pun lepas tangan dia, kemudian dia lari pergi, dan dia tidak terlibat dalam pembunuhan itu. Sahabat lain tidak ada. Kalau ada, cuba buktikan. Bukan saya yang cabar, ulama-ulama yang mengkaji sejarah telah cabar dalam kitab kita. Cuba sebutkan dengan riwayat yang sahih, ada sahabat Nabi yang terlibat bunuh Sayyidina Uthman ibn Affan? Tidak ada. Ulama telah bahagikan kepada beberapa bahagian, saya nak sebut secara ringkas. Pertama sekali, kalangan yang membunuh Sayyidina Uthman ini, mereka sebenarnya adalah merupakan Syiah, golongan Syiah daripada Kufah, Mesir dan Basrah. Itu terbukti, itu jelas itu kalangan Syiah sebenarnya bunuh. Yang mana kalangan mereka ini sebenarnya adalah terdiri daripada orang-orang yang melampau dalam ayat sebut al-ghulu fid din.
wa akbarul hana, dan orang-orang yang degil, keras kepala, tidak berpendidikan, dan mereka melakukan perkara-perkara yang mubiqat, perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah SWT. Ini kenyataannya boleh lihat dalam kitab Al-Awasim minal Qawasin Ibn Al-Arabi, dan dalam beberapa buah kitab lain misalnya Al-Isti'ab, Majma'uz Zawaid, Tarikhul Khulafa, boleh lihat kenyataan-kenyataan ini. Ada setengahnya dari kalangan mereka ini yang terlibat ini, mereka menaruh perasaan dendam terhadap Sayyidina Uthman, kerana ada dari kalangan datuk nenek moyang mereka, keturunan mereka, yang pernah dijatuhkan hukuman hudud, telah dijatuhkan hukuman kerana mereka murtad misalnya zaman Sayyidina Abu Bakar. Mereka tidak diberikan habuan ghanimah kerana mereka tidak turut dia ada dalam sejarah ni, ada kelompok-kelompok masyarakat yang baru-baru masuk Islam ini, yang ulama kata tak tahulah apa maksud dia masuk Islam, dia tuntut harta ghanimah sedangkan dia tidak turut serta dalam peperangan. Ada disebut dalam kitab sirah. Jadi dia nak marah. Ada yang tuntut jawatan bagi pihak kaum mereka, tidak diberi jawatan ini. Ini kita boleh tengok dalam kitab-kitab. Yang ketiga, kalangan mereka ini kalangan yang terlalu bodoh. Wa fihimul hamaqi alladhi istaghala as-sabaiyun. Ada dari kalangan orang-orang kampung yang tidak bermaklumat, yang tidak berpendidikan. Mereka telah dieksploitasi oleh golongan gerakan Abdullah ibn Sabah. Kita kena ingat, ulama telah buktikan berdasar pada riwayat, di kalangan tentera-tentera Mesir itu, yang bersama dengan tentera Mesir itu ada Abdullah ibn Sabah, ada disebut dalam riwayat, mana dia tu terlibat. Jadi ada di kalangan yang bodoh dan yang teruk, yang tak tahu apa pun, dia diberi habuan untuk memberontak, diberi maklumat yang salah. Kejayaan yang paling besar memburukkan Sayyidina Uthman mengikut kitab sejarah adalah rakyat Mesir, kerana disitulah operasi paling utama Abdullah ibn Sabah. Itu kenyataan dalam kitab disebut begitu berdasar pada riwayat. Jadi perkara-perkara yang sebut ni hadirat boleh jadi akan bercanggah dengan setengah-setengah maklumat yang tidak menyokong Sayyidina Uthman. Sebelum saya pergi lebih jauh, sebagai peringatan, baik, kita terimalah dalam kisah Sayyidina Uthman ini, yang kita sebut riwayat, ada yang pro, ada yang kontra. Ada riwayat yang menyokong Sayyidina Uthman, ada riwayat yang tidak menyokong Sayyidina Uthman ibn Affan. Kita tahu perkara itu. Baik, dalam keadaan itu, riwayat mana yang kita nak ambil? Kita sebagai orang Islam yang beriman kepada Allah dan Rasul, kita nak ambil riwayat mana? Kita nak ambil riwayat yang memburukkan Sayyidina Uthman sehingga kita tinggalkan Quran dan hadis, atau kita nak ambil riwayat yang memihak kepada Sayyidina Uthman dan itu sesuai dengan Quran dan hadis? Kita sebagai Islam, kita nak ambil yang mana? Itu persoalan dia. Baik, ya. Okey, kita bagi laluan kepada azan, ya. Itu ni sampai buku apa ni? Ikut Ustaz. Ya, okey.